Dengan itu tamatlah perbahasan, maka saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. 20-25 minit, Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada seramai 20 ahli-ahli parlimen yang mengambil bahagian dalam perbahasan pindaan Rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras 2022 yang telah pun dibentangkan sebentar tadi. Tan Sri Yang di-Pertua, sebagian besar daripada perbahasan yang diangkat oleh ahli-ahli parlimen yang mengambil bahagian adalah terkeluar daripada Peraturan Mesyuarat 361. Ya, selamat bertugas Datuk Yang di-Pertua. Terkeluar daripada Peraturan Mesyuarat 361 Dewan Rakyat yang cuma membenarkan perkara-perkara yang dipindah sahaja yang boleh dijadikan sebagai bahan perbahasan dalam pindaan rang undang-undang. Namun saya mengambil maklum bahawa isu sekuriti makanan negara seperti yang dibahaskan oleh sebagian besar ahli-ahli parlimen yang mengambil bahagian adalah merupakan satu isu yang penting yang perlu ditangani secara menyeluruh oleh kerajaan yang melibatkan tentang ketersediaan kita untuk memastikan kelangsungan bekalan makanan negara sama ada beras, daging, ikan, sayuran, tenusu dan bahan-bahan makanan yang diperlukan oleh rakyat negara ini. Sebab itu sebagian besar daripada perbahasan adalah tertumpu kepada isu sekuriti makanan negara, isu SSL, isu pendekatan-pendekatan untuk meningkatkan hasil pengeluaran bekalan makanan yang ditumpukan hari ini adalah beras dan juga beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh industri termasuklah pembekalan baja, soal kualiti benih padi sah yang dibekalkan, soal kepentingan pesawar, pendapatan pesawar dan sebagainya yang menjadi sebagian besar daripada tajuk perbahasan yang dikemukakan, dibentang, dibahas oleh ahli-ahli parlimen. Sebab itu saya ingin bercakap tentang isu ini secara keseluruhan umum dan kerana saya melihat bahawa pindaan ini secara umumnya dipersetujui oleh ahli-ahli yang berhormat, namun concern about bekalan makanan dan sekuriti makanan adalah concern yang lebih besar yang hendak dibawa oleh ahli-ahli parlimen pada petang ini. Ya, kita di Kementerian dan Kerajaan memang amat prihatin tentang bekalan dan sekuriti makanan negara. Bila bercakap tentang sekuriti makanan negara, Datuk Yang di-Pertua, ada 4 dimensi yang harus kita lihat secara menyeluruh. Seperti pengistilahan yang dibuat oleh FAO, United Nations, iaitu soal availability, ketersediaan, soal akses, soal safety dan nutrisi, dan juga soal natural resources dan kemampanan sustainability. Jadi merupakan 4 aspek yang dilihat dalam mengolah perdebatan tentang sekuriti makanan negara. MAFI adalah dipertanggungjawabkan untuk dimensi yang pertama iaitu availability of food. Sebab itu MAFI yang mengambil langkah dan tindakan untuk memastikan bekalan makanan negara ini sentiasa tersedia. Ada ketersediaan tentang bekalan makanan. Tetapi kita tidak boleh lari daripada menerima hakikat bahawa pada era ini kos input makanan meningkat. Kesan-kesan daripada pandemik dan PKP, penutupan sempadan kini mulai dirasai secara ketara oleh industri agromakanan. Kos input telah meningkat dan sekarang ini ditambah buruk lagi oleh konflik geopolitik yang sedang berlaku di Ukraine yang menyebabkan kos pengangkutan, logistik, pengeluaran dan input produk makanan, tanaman dan sebagainya, ternakan kini meningkat sedemikian rupa. Sebab itu negara kita adalah antara negara yang berhadapan dengan kos pengeluaran bahan makanan yang meningkat pada ketika ini.
Namun saya ingin katakan bahwa kerajaan mengambil tindakan dan langkah untuk memastikan kesan daripada kenaikan kos input ini dapat diminimakan dan kesannya kepada rakyat Malaysia adalah kesan yang minima. Sebab itu pelbagai bentuk subsidi dikeluarkan, diolahkan oleh kerajaan, termasuk subsidi yang tak pernah dibuat, iaitu subsidi ayam, subsidi telur, yang dalam tempoh 6 bulan ini akan memberi kesan 1.2 bilion ringgit kepada kerajaan bagi memastikan harga ayam dan harga telur di pasaran untuk pengguna rakyat Malaysia adalah pada kadar yang minima impak kenaikan kosnya. Jadi, Datuk Yang di-Pertua, sebab itu berbagai langkah diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan SSL padi beras, contohnya. Sebab itu pendekatan baru yang dibuat, smart sawah berskala besar ataupun smart SBB, semata-mata adalah untuk memastikan dalam keluasan tanah yang ada dan dengan pengurusan dan penglibatan pihak swasta dan pihak berkepentingan dapat meningkatkan SSL negara, meningkatkan pengeluaran beras padi negara daripada 3.5 metrik tan per hektar puratanya pada ketika ini kepada 7.0 metrik tan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Dan dengan meningkatkan SSL ini, kita akan dapat mengurangkan kebergantungan kepada 30% import beras yang ketika ini ditanggung oleh masih lagi ditanggung oleh kerajaan, iaitu bekalan daripada luar negara sebanyak 30% daripada keperluan negara. Dan konsep Smart SBB adalah merupakan satu konsep yang diolah melalui beberapa pendekatan sebelum ini. Ada berbagai pendekatan ladang estate sawah yang dibuat sebelum ini. Dan dengan melihat kelemahan dan kegagalan tentang konsep peningkatan SSL padi beras negara, kita olahkan konsep Smart SBB bagi menentukan SSL negara dapat ditingkatkan. Jadi ada harapan kita dengan pindaan ini, pengawalan dari segi industri padi beras negara, melalui pemutuan benih padi, melalui pengenalan varieti padi yang baru yang dilakukan oleh pelbagai agensi di bawah kementerian ini, kita akan dapat meningkatkan SSL padi beras negara dan mengurangkan import. SBB adalah konsep yang akan mengurangkan pengaruh orang tengah, mengurangkan beban kos modal yang ditanggung oleh pesawat, kerana kos modal ini akan ditanggung oleh syarikat peneraju yang terlibat di dalam program Smart SBB ini. Dan ini sekaligus akan dapat membuat pengurusan ladang sawah secara konsep estate yang baru untuk menentukan peningkatan dalam pengeluaran padi beras kita. Datuk Yang di-Pertua, Yang Mohamad Pulai pernah duduk di sini dan faham bahawa dasar kita pada ketika ini adalah untuk mengeluarkan beras 70% dan mengimport 30%. Sebab itu di Dewan ini kita ada dasar 70-30. Itu merupakan dasar yang telah diambil oleh kerajaan, ditetapkan oleh kerajaan sebelum ini. Dan tetapi dalam keadaan sekarang ada keperluan untuk kita meningkatkan 70-30 ini, mengurangkan kebergantungan import beras daripada luar dengan mengadakan konsep-konsep yang lebih efisien, pengurusan yang lebih efisien dalam industri padi beras untuk mengurangkan kebergantungan 30% daripada keperluan beras negara. Saya ingin katakan, Datuk Yang Pertua, bahawa negara tidak berhadapan dengan masalah kekurangan beras negara. Komitmen yang dilakarkan di dalam perjanjian bernas dengan kerajaan, stockpile beras yang diletakkan sebagai komitmen bernas dalam antara 10-12 komitmen CSR yang perlu dilaksanakan oleh bernas adalah untuk meningkatkan stockpile padi beras daripada 150 metrik tan kepada 290 metrik tan pada ketika ini. Jadi keperluan beras adalah pada kadar lebih kurang 220 metrik tan sebulan. Kita ada stockpile 290 yang dipegang oleh bernas, ditampung ditambah dengan
trading stockpile yang ada, dan juga keadaan penanaman pali 70% yang dibuat harvestingnya secara bergilir, yaitu harvesting di negeri Selangor dan beberapa negeri, menanam di negeri Kedah dengan Kelantan, dan cycle itu berpusing. Apabila menanam di Selangor, kita harvest di Kelantan dengan Kedah. Jadi kita mempunyai bekalan beras yang konsisten sepanjang tahun. Jadi kita ada bekalan yang konsisten daripada penanaman 70% dari keperluan itu. Kita ada trading stock, kita ada stockpile, dan jumlah keseluruhan ini tentu lebih daripada 7 bulan daripada keperluan beras negara. Jadi kita tidak berhadapan dengan kekurangan, malah seperti yang dikatakan tadi, bahwa stockpile beras kita melebihi daripada stok yang ada di beberapa negara jiran kita. Ya, fokus sana. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak dapatkan penjelasan seperti yang telah saya sebut tadi. Apa langkah-langkah kerajaan untuk memastikan supaya usahawan-usahawan petani individu, koperasi, persatuan syarikat lokal yang kecil-kecil ini untuk yang mereka telah pun mengusahakan seperti mana Smart SBB ini, maknanya dari segi kelompok tanaman secara keluasan yang lebih besar ni, bagaimana mereka juga dapat menyertai seperti mana projek Smart SBB ini. Sebab bagi saya bahawa apakah nanti bila berlaku Smart SBB ini secara menyeluruh, dia akan memberikan kesan kepada mereka-mereka ini yang merupakan usahawan yang sepatutnya diangkat untuk mereka menjadi lebih efisien. Tadi dengar pokok sana macam tak setuju Smart SBB. Menteri. Ya. Saya bukan kata tak setuju, saya kata petani tak setuju. Sebab itu keputusan di dalam nafas. Dalam Mesyuarat Agung Nafas, saya bawa memorandum yang diserahkan kepada... Tapi Yang Berhormat tak setujulah dengan keputusan petani yang tak setuju tu. Ya? Yang Berhormat tak setuju dengan keputusan petani yang tak setuju Saya dengan tidak Smart kata SBB. begitu, tapi saya kata bahawa ada logik hujah mereka. Sebab sudah ada petani-petani yang berjaya, usahawan-usahawan ini, yang sepatutnya dilibat di dalam program-program yang seperti ini. Jadi bagaimana masa depan mereka ini? Menteri. Smart SBB adalah merupakan satu konsep pendekatan yang dibuat oleh kerajaan yang tidak memaksa penyertaan. Tidak memaksa penyertaan. Menteri. Tetapi sekarang ini sebab kita libat urus semua pesawat di negara kita. Berbagai jabatan agensi di bawah kementerian yang terlibat di dalam penanaman dan pertanian ini membuat libat urus dengan kesemua secara bergilir, berkala kepada semua peserta pesawat-pesawat yang ada di negara kita. Datuk Yang Bertuah, memang apa juga konsep baru yang nak diperkenalkan oleh kementerian. Dia ada cabaran dan ada tentangan yang dibuat kerana banyak pihak yang berkepentingan dan kepentingan mereka adalah kepentingan yang pelbagai. Tentu sekali apabila menyentuh tentang kepentingan mereka, mereka akan menghalang apa juga usaha kerajaan. Tetapi setakat ini, program Smart SBB ini telah pun berjaya melibatkan lebih daripada 4,000 orang pesawat dan dengan keluasan lebih daripada 11,000 hektar tanah sawah setakat ini. Menteri. Dan kerjasama ini melibatkan 9 buah negeri, termasuk negeri Sabah dan juga negeri Sarawak di sebelah sana. Jadi ia merupakan satu konsep yang kini mulai dilihat sebagai dikonsep untuk menginstetkan ladang pengurusan sawah, tanah sawah di negara kita. Dan dia bukan dengan paksaan, kerana melihat benefit. Okey. Sekejap. Benefit yang telah pun ditunjukkan melalui 2 musim, ada yang 3 musim pengurusan sawah melalui konsep Smart SBB ini di Selangor, di Perak. Ya. Jadi hasil daripada penglibatan pesawat di dalam konsep Smart SBB, mereka berjaya meningkatkan purata hasil padi daripada 3,5 metrik tan kepada lebih 8 metrik tan. 2 musim yang dilakukan di negeri di negeri Selangor dan juga Perak. Sebab itu konsep ini kini mulai diterima oleh sebagian besar daripada pesawat-pesawat negara kita. Ya, baik, yang Berhormat Datuk Speaker. Oleh kerana Menteri berkata tadi bahawa ini bukan paksaan kan. Bermakna bahawa
kerajaan boleh menerima konsep bahawa petani-petani juga boleh menyertai usahawan ini. Maknanya kerajaan juga mesti membantu usahawan ini supaya mereka juga mampu berdiri seperti mana Smart SPB dan malah mengatasi Smart SPB. Ya, kita buat. Sebab tu di dalam di kalangan Serikat Peneraju ini ada Serikat GLC, ada pemain industri, ada lembaga zakat daripada Kedah juga terlibat di dalam sebagai Serikat Peneraju. Dan setakat ini telah lebih daripada 20 buah serikat yang telah dilantik sebagai peneraju untuk program Smart SBB ini. Jadi pelbagai serikat. Jadi kalau ada individu seperti yang dicadangkan, dikatakan oleh Yang Berhormat Pokok boleh datang untuk berbincang kita untuk menjadi serikat peneraju. Tapi tentulah kementerian akan melihat bahawa serikat peneraju ini mesti adalah serikat yang berkecimpung dalam industri padi beras. Kita tidak mahu ada serikat evidensi yang tidak ada pengalaman, yang bukan pemain industri yang sedia ada. Kelak program Smart SBB ini akan menjadi salah satu lagi program yang dibuat sebelum ini yang tidak mencapai matlamat yang disasarkan. Terima kasih Menteri. Saya nak tanya tentang stockpile. Tadi Menteri cakap tentang stockpile beras. Ada program untuk stockpile benih kah? Dan apakah progres? Itu soalan nombor satu. Kedua adalah dari segi akta ini memberi kuasa yang sangat besar. Tetapi saya mohon supaya kuasa itu digunakan dengan cerdik dan kita kena cut red tapes, regulation yang lama-lama itu tolong dibuangkan supaya memudahkan kerana memudahkan bisnes, memudahkan petani, dia akan merendahkan kos dan akhirnya dia akan benefit rakyat. Mohon penjelasan. Saya setuju bahawa Menteri, saya lihat Alustar lama berdiri. saya jawab dulu. Terima kasih, Menteri. Saya jawab bahan baru dulu, boleh tak? Oh. Okey, saya setuju dengan Yang Berhormat Bayan Baru bahawa apa juga regulation yang perlu ditambah baik. Sebab tu apabila melihat tentang ada keperluan untuk menambah baik Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 ini, Kementerian mengangkat rang undang-undang ini agarnya ditambah baik. Konsep itu merupakan konsep yang sama. Sebab tu apabila kita berurusan dengan industri padi beras melalui Akta Kawalan Padi Beras 1994, yang tidak ada timbalan ketua pengarah. Sebab itu kita olah satu pendekatan baru, perlu ada timbalan ketua pengarah. Kerana bidang tugas yang begitu mencabar dan banyak. Apabila kita melihat bahawa perlu ada fasal untuk memberi compound supaya kes-kes tangkapan ini dapat diselesaikan. Offenses yang ringan, yang perlu diselesaikan dengan segera. Umpamanya, mempamerkan lesen pemborong dan sebagainya, lesen peruncit dan sebagainya. Itu merupakan offenses, kesalahan-kesalahan yang mudah yang perlu diselesaikan dengan segera. Sebab itu melihat keperluan-keperluan ini, MAFI mengangkat rang undang-undang ini untuk menambah baik arahan-arahan regulation yang perlu ditambah baik. Jadi saya bersetuju dengan Yang Berhormat. Menteri, boleh saya dapatkan satu komitmen bahawa kementerian akan look into all this old regulation dan yang tak pakai sudah tidak pakai zaman komunis itu dibuangkan. Ya. Mohon setuju. komitmen. Terima kasih. Dia kalau tak lama pun earlier dan zaman komunis atau later dan zaman komunis pun kita akan membuat perubahan-perubahan. Untuk soal pertanyaan sama ada kita mempunyai stockpile benih, ya, itu merupakan antara pendekatan baru yang dibuat oleh kementerian melalui IPB ini untuk membuat stockpile benih padi sah. Kenapa kita buat? Karena saban tahun, saban musim penanaman padi, kita berhadapan dengan masalah benih padi yang tidak mencukupi. Penghantaran yang lambat disebabkan oleh benih padi. Sebab itu di kementerian kita mengambil tindakan dan langkah untuk membuat stockpile. So it's not only beras kita stockpile, but now kita akan stockpile benih padi sah untuk memastikan bekalan sentiasa dapat diperoleh oleh pesawat pada ketika dan masa yang mereka perlukan. Ya. Terima kasih Menteri. Saya nak kembali sedikit kepada SPB Smart Farming itu. Saya faham konsep dia seperti mana yang diberi taklimat tahun lepas. Secara amnya kita nampak ada peningkatan hasil. Tetapi di sini ada dipekaikan bahawa memang secara sukarela antara kilang, syarikat ataupun pesawat.
Tetapi ada bezanya antara pesawar yang sewa tanah atas orang lain. Kerana ada ramai pesawar ni, mereka tak ada tanah sendiri. Dia sewa ikut musim. Dia siap bayar 2 tahun musim dia. Lepas tu, apakah kalaulah sekiranya SPB ni, kalau katakan tuan tanah dia rasa skim ni bagus, dia boleh dapat lebih. Maka dia berhentikan sewa ke pesawar. Dia join dengan SPB. Pesawar tu sebenarnya dia tak semesti akan dirangkumi. Kalau dia masuk dalam skim SPB dalam keadaan ini, tanpa tanah sendiri, dia sebenarnya tukar dari pekerja sendiri kepada jadi pekerja. Adakah skim ini, walaupun kita meningkatkan hasil, adakah kita dapat memastikan bahawa mereka bertukar daripada pekerja sendiri atas tanah yang dia sewa kepada pekerja di bawah skim ini sebagai employee boleh dapat pendapatan yang sekurang-kurangnya sama ataupun tidak kurang daripada yang seperti sebelum dia jadi pesawar dalam sewa tanah ini? Merupakan antara isu yang sedang dilihat diperincikan oleh pihak kementerian. Yang berhormat Alustah yang pernah berjumpa saya, yang berhormat ini pakar dalam industri padi beras. Saya mendapat input tambahan daripada beliau, hasil perjumpaan beliau dengan saya. Dan saya melihat kerjasama ini dan input yang diberikan membantu kementerian untuk mengolah pendekatan-pendekatan baru. Jadi antara isu yang dibangkitkan itu adalah merupakan antara isu yang sedang diperincikan bagi memastikan konsep Smart SPB ini dapat berlancar dengan lebih baik. Okey, Ali Menteri, Ali, ya, boleh tanya sikit? Kota Melaka, ya. Terima kasih Menteri. Menteri, dalam jawapan anda tadi ada sebut tentang perlu kurangkan peranan orang tengah. Jadi boleh Menteri bagi pandangan tentang Bernas. Tadi ramai yang ambil bahagian ada sebut tentang Bernas ini. Boleh minta pandangan. Saya dengan timbalan Menteri telah menjawab soal Bernas ini di Dewan ini sejak 2 tahun yang lalu. Padi beras merupakan makanan ruji yang penting. Ketika nak membincangkan sama ada melanjutkan tempoh Bernas sebagai pengimport padi beras tunggal negara kita, negara berada dalam keadaan pandemik, PKP, penutupan sempadan antara negara. Jadi kerajaan telah mempertimbangkan, telah membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh Bernas sebagai pengimport tunggal negara kita. Dan keadaan itu kekal, dan saya ingin katakan bahawa keputusan kerajaan ini adalah merupakan satu keputusan yang tepat, dan Bernas telah diletakkan sepenuh tanggungjawab untuk memastikan kekurangan beras negara dapat ditampung dengan pengimportan daripada negara luar. Jadi setakat ini kita tidak ada masalah dari segi bekalan beras. Antaranya adalah disebabkan oleh keputusan kerajaan untuk memberi sebuah serikat tertentu sahaja untuk menjadi pengimport tunggal bagi beras. Jadi soalnya keputusan telah dibuat, dan pada ketika keputusan dibuat adalah berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang pada ketika ini saya rasa memberi manfaat, menampakkan bahawa keputusan kerajaan itu adalah keputusan yang tepat untuk menekankan. Tapi sekarang kita lihat ialah monopoli. Bernas monopoli beras ini. Ya, soal monopoli dan kalau dikatakan ialah COVID, sekarang dah lepas COVID, boleh kita timbang semula. Yang Muhammad. Sebab kami kerajaan bagi dia 10 tahun. Kontrak tu 10 tahun untuk monopoli untuk 10 tahun. Ya. Itu tidak masuk akal. Tapi kita akan dilihat sebagai bukan kerajaan yang bertanggungjawab jika kita telah menandatangani kontrak untuk 10 tahun. Dalam keadaan sekarang ini kita katakan we don't want you anymore, kita batalkan kontrak. Kita taruh kepada kontrak yang telah ditandatangan antara kerajaan dengan Bernas. Bukankah lebih baik? Soal monopoli merupakan antara soal faktor yang dibincang secara terperinci di peringkat kabinet, namun pada akhirnya kabinet membuat keputusan, kerajaan membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh Bernas. Namun isu ini telah pun kita perjelaskan dalam sidang-sidang sebelum ini. Saya minta supaya dipertimbangkan semula, tambah lagi syarikat untuk mereka ceburi dalam bidang sektor ini, bukannya monopoli. Saya minta Menteri jawab soalan saya. Apakah sumbangan Bernas bagi kerajaan dan komuniti petani selama ini?
CSR. Obligasi, dikatakan obligasi, it's not CSR. Obligasi yang perlu dilaksanakan. Ada 10 obligasi. Satu daripada dia antaranya adalah pengurusan stockpile negara daripada 150,000 kepada 290 tan metrik. Pembelian padi terakhir, dia apa juga padi yang dikeluarkan di pesawat sama ada kualiti tinggi atau rendah akan dibeli oleh Bernas. Kemudian Bernas mengurus pembayaran subsidi harga padi. Bernas diminta untuk mengurus skim penghilang, pemborong, Bumi Putra dan Koperasi Petani. Kelima, membekalkan jentera dan mekanisasi padi, membangunkan sawah berskala besar. Itu sawah berskala besar. Ketujuh, menyediakan dana peruntukan stok penimbal benih padi. Kelapan, menyediakan dana peruntukan bantuan tabung bencana tanaman padi. Kesembilan, menyediakan dana peruntukan pembangunan sistem maklumat padi dan beras. Dan kesepuluh, menyediakan dana peruntukan bagi program pengurusan nutrien tanah sawah. Jadi antara 10 obligasi yang perlu dipenuhi oleh Bernas dalam kontrak Bernas sebagai pengimport tunggal padi negara kita. Yang Menteri, satu Menteri. Anto Jaya. Yang sebentar. Anto Jaya. Sebentar. Yang berhormat perlu masa. Saya sebenarnya nak habiskan dah, Pak Iman. Jadi kalau boleh saya habiskan, mana-mana yang tak ada jawab tu kita akan jawab mana yang perlu secara bertulis. Terima kasih. Boleh? Tak boleh dah.